Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang saya hormati, yang berbahagia Tuan Imam, yang saya kasihi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan untuk kita semua datang beramai-ramai menyambut hari perhimpunan umat Islam seluruh dunia pada hari Jumaat, iaitulah untuk melaksanakan solat fardu Jumaat. Dan kita telah pun selesai melaksanakan solat fardu Jumaat. Kita mengambil kesempatan pada masa yang berbaki ini untuk kita sama-sama sedikit tazkirah ataupun sama-sama kita memperingati diri kita sendiri. Ringkasnya pada petang ini saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan hadirin sekalian, untuk kita bersama-sama melihat kepada satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan ataupun disandarkan kepada seorang sahabat Nabi yang diberi gelaran sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amarakum. Wa yakrahu lakum qila wa qala. Wa kasratus su'ali wa idha'atal mal." Ada 6 perkara. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala redha terhadap kalian dalam 3 perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian semua dalam 3 perkara. Sebenarnya banyak lagi, tapi hadis yang Nabi sebut kepada Abu Hurairah ini ataupun yang disandarkan kepada Abu Hurairah ini nak menunjukkan, nak cerita kepada kita ada 3 perkara Allah suka, ada 3 perkara Allah tak suka. Walaupun banyak lagi, tapi konteks hadis ini hanya nak menunjukkan kepada kita ada 3 saja. Yang pertama, kata Nabi SAW, Allah suka kepada kamu, iaitulah yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, Allah redha kepada kita semua ni tuan-tuan, ialah kepada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyengutukan, yakni tidak meletakkan satu kuasa lain setanding dengan Allah, ataupun bawah sikit ataupun atas sikit. Tak letak benda tu. Maknanya kalau kita ibadah kepada Allah dengan sepenuh jiwa kita, tanpa ada satu kuasa lain yang lebih berkuasa ataupun kurang sikit ataupun atas sikit pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain ialah memperbaiki akidah kita, yakni dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri daripada berbagai kesyirikan. Orang kita hari ini memang dia buat ibadah, memang dia sembahyang, memang dia puasa, memang dia sedekah dan banyak lagi amalan yang lain yang dia buat. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ramai lagi orang kita yang masih mengagungkan makhluk-makhluk yang lain selain daripada Allah. Selalu saya sebut 3 perkara ni. Yang pertama, manusia selalu memperhambakan diri ataupun mengiktiraf kuasa yang ada pada kayu. Yang kedua yang ada pada batu. Dan yang ketiga yang ada pada suratan-suratan dan tulisan-tulisan. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita masih lagi ada unsur-unsur sedemikian,
ibadah kepada Allah, tapi masih percaya ada satu kuasa pada kayu, ataupun ada satu kuasa lain pada batu, ataupun pada rajah tulisan dan sebagainya. Dalam erti kata lain, mengiktiraf benar tu. Orang Islam Melayu kita, walaupun dia berdoa kepada Allah, tapi masih ada benda ni. Ni benda ni masih ada. Sebagai contoh, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita ada satu batu yang kita letakkan pada cincin kita. Padahal pakai cincin tu niat kita nak jadikan ibadah mengikut sunnah Nabi. Tetapi kita mempercayai batu cincin kita itu ada suatu kuasa yang hebat. Ini satu masalah. Ini satu masalah. Walaupun dia disebut an ta'buduhu, tapi dia masih wa tusyriku bihi syai'a. Dia beribadah kepada Allah tapi masih mensyirikkan, yakni mensekutukan Allah dengan satu kuasa lain yang ada pada makhluk. Ini yang dimaksudkan dengan memurnikan ibadah. Allah suka yang pertama ini, ibadah kepada Allah tanpa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan menyoroti satu peristiwa yang berlaku ketika mana hari pembukaan kota Mekah, waktu Nabi sampai di Masjidil Haram, masa tu di Kaabah tu diletakkan patung-patung yang banyak, 300 lebih. Bila Nabi masuk ke dalam kawasan Kaabah, yang pertama Nabi menggunakan busur panah. Busur panah tu hak si tu. Anak panah tu. Nabi menggunakan busur panah, Nabi jatuhkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah tu. Yang pertama. Yang kedua, Nabi bertindak masuk ke dalam Kaabah. Nabi berjalan dalam Kaabah, duk tengok dalam Kaabah tu. Yang kedua, Nabi SAW solat 2 rakaat. Nabi solat sunat dalam tu. Selepas selesai solat sunat, Nabi bangun, Nabi pergi ke setiap penjuru-penjuru Kaabah, dalam Kaabah tu. Di situ Nabi bertakbir, di situ Nabi bertakbir dan bertakbir di keempat-empat penjuru dalam Kaabah tu. Selesai Nabi bertakbir, Nabi perintah kepada sahabat yang turut serta masuk dengan Nabi untuk menghilangkan lukisan yang ada di dinding Kaabah. Lukisan apa? Lukisan itu ialah lukisan 2 orang lelaki yang sedang menggunakan panah ataupun bersumpah dengan panah. Siapakah lelaki itu? 2 orang lelaki itu dipercayai oleh masyarakat mereka ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang bersumpah dengan panah. Yang ketiga, dalam Kaabah tu ada satu patung yang dibuat daripada kayu yang berbentuk seekor burung. Nabi arahkan sahabat untuk keluarkan patung kayu burung tersebut. Tuan-tuan nampak ada isyarat ni di sini 3. Yang pertama batu, yang kedua rajah, yang ketiga kayu. Kalau orang faham, dia faham dah. Masa Nabi sampai, mula-mula Nabi jatuhkan ialah patung-patung, batu. Apa isyarat dia di situ, tuan-tuan? Nabi nak bagi tahu tiada satu kuasa pun yang layak setanding dengan batu-batu yang hampa sembah tu. Tak ada boleh buat apa pun. Yang ni yang orang kita duk percaya. Pergi cari batu nu, pergi cari batu ni, pelekat tang nu, pelekat tang ni, sama. Yang kedua, gambar tu. Gambar. Orang kita juga dia percaya kepada gambar dan rajah-rajah ni. Kalau tuan-tuan perasan, orang-orang lama mereka menggunakan satu kertas yang berwarna kuning ataupun putih, dia akan tulis di situ. Alif 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 alif, lam lam lam, mim mim mim, ha ha ha, kaf ha ya ain sad, ain sin qaf, haikal dan sebagainya lah ditulis di kertas. Kemudian dilipat kecil, kemudian dijahit dalam satu kain, kemudian dipakai di pinggang ataupun dipakai di tengkuk. Orang kita tak ada dah buat itu. Tapi ada lagi masyarakat kat belah pendalaman tu masih duk guna benda ni, tuan-tuan. Rajah-rajah tertentu yang digunakan dalam kain-kain yang kecil. Padahal Nabi suruh buang dah tadi gambar Nabi Ibrahim. Lukisan rajah Nabi Ibrahim tu. Yang ketiga, tuan-tuan, patung kayu tu. Nabi pun suruh keluarkan patung kayu tu. Mereka ukir buat satu ekor burung. Ada kata burung merah, ada kata burung merpati, burung apa saya kira lah. Kira burung je.
Jadi Nabi suruh buat keluar. Isyarat dia di sini tuan-tuan, tiada satu kuasa yang datang daripada kayu. Kita kalau boleh akak dalam hutan, kita balik main dua abang akang, aku pakai ni sakanu. Oh, kalau masuk hutan, ulang tak patut. Oh, puasuh kaki tengok. Awal ke dia patut. Boleh faham tak ni tuan-tuan? Jawapan dia di sini, Allah redha Nabi nak kata, Nabi habaq tadi ni ada 3 jenis ni. Yang pertama, orang yang buat ibadah dia buang semua benda-benda tu. Cukuplah kalau tuan-tuan ada besi kuning ke, kalau tuan-tuan ada besi sakti ke, tuan-tuan ada tombak zaman Hang Tuah ke, tuan-tuan ada besi merung maha wangsa ke, balik buang lah. Berhentilah tu. Noh. Berhentilah, cukup-cukuplah. Saya tahu tuan-tuan tak ada, tapi saya habaq ni sebagai satu pengetahuan. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana, orang masih menggunakan peralatan-peralatan yang mencurigakan, tuan-tuan kena betul-betul tetapkan dalam hati, aku berakidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak percaya sebarang kuasa melainkan Allah. Habis. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi pun pesan kepada kita, kepada Abu Hurairah, suruh habaq kat kita, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Orang yang Allah redha ialah orang yang berpegang dengan Islam. Dia sebut ta'tasimu bihablillah, pegang dengan Islam. Letak Islam di hadapan dalam segenap urusan kita. Sama ada urusan dalam keluarga, urusan dalam masyarakat, urusan dalam negara, segala urusan letak Islam di hadapan. Wa anta tasimu bihablillah, kamu berpegang teguh dengan agama Allah, yakni dengan tali Allah Islam, yakni kata Nabi, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Kalau kita sama kita berpecah belah, musuh dia akan masuk ke tengah, dia akan kucar-kacirkan kita. Kesatuan kita yang bersumpah ataupun mengaku bersaksi bertasyahud dengan la ilaha illallah akan dipecahkan bila kita sama-sama kita bergaduh. Maka yang kuat ialah musuh, yang lemah ialah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, kata Nabi SAW, wa an tunasihu man wallahu Allahu amarakum. Iaitu yang ketiga, kata Nabi SAW, iaitulah orang yang mewasiatkan ataupun yang mewasiatkan nasihat kepada pemimpin-pemimpin mereka. No? Menasihati penguasa, yakni pemimpin mereka, untuk mentaati Allah, dan juga dalam masa yang sama mendoakan kebaikan untuknya ataupun membantunya untuk kebaikan dan kebaikan masyarakatnya. Kita memilih seorang pemimpin. Pada dasarnya kita percaya pemimpin itu berjaya memimpin kita. Tetapi sampai satu masa ada perkara yang tidak betul, ada perkara yang tidak kena, ataupun ada perkara yang kita rasa tidak selesa untuk kepentingan masyarakat awam dan orang yang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Sebagai rakyat yang baik, kita boleh menasihati pemimpin itu. Bukan kita pi kutuk, hina, maki, hamun, tak. Menasihati. Dan untuk menasihati pemimpin ni, tuan-tuan, sebagai contoh, kita ada Tok Imam. Tok Imam tu pemimpin. Alah lah Tok Imam ada benda yang bagi orang duk komen apa semua, kita pun tak percaya. Kita pun jumpa sembang dengan dia seorang-seorang. Bukan teguk depan-depan ni. Habis-habis Tok Imam ni saya nak abang ni. Ni Tok Imam, tak boleh tentu. Dia ada kaedah dia. Maka nak nasihat tu bagus, tapi biarlah kena cara dan kena tempat dia. Yang kedua, selain daripada kita menasihati, kita juga mendoakannya. Dan juga kita juga membantunya untuk buat kebaikan. Itu baru betul tindakan yang kita buat. Kalau kita menghina, mengutuk, mencaci maki, menghina, mengherdik dan sebagainya, maka samalah kita dengannya. Boleh faham kaedah tu? 3 orang ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nak berani pergi tegur pemimpin bang? Tegur ayah niri pun tak berani. Betul? Nak tegur ayah kita. Ayah berhenti lah isap rokok tu. Doktor kata teruk dah paru-paru tu. Hang tak kenal. Aku belum hang beranak, aku kenal rokok ni dulu. Elok. Elok ana kata. Kan? Cuba pergi tegur ayah kita isap rokok daun. Tak pasal-pasal. Nampak tak?
Tambah kita nak pergi tegur pemimpin. Siapa kita? Itulah cerita dia, maknanya siapa yang boleh buat benda ni, orang ini diredai oleh Allah. Tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya kata Nabi, wa yakrahu lakum qila wa qala. Ada 3 benda yang Allah tak suka. Yang pertama ialah qila wa qala, maksudnya menyampaikan berita-berita yang belum jelas tanpa mencari kejelasannya, banyak bercakap dan bergelumang dengan kebatilan, sedangkan seorang Muslim sejati menahan tindakan dan ucapannya kerana dia sedar bahawa semuanya akan diminta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi sebut Allah tak suka orang yang banyak cakap. Bukan tak boleh cakap, menyuarakan pendapat kita, menyatakan hak kita, tak ada masalah tu. Tapi yang banyak cakap ni, sekarang medium percakapan dikurangkan. Mereka menggunakan jari jemari untuk bercakap. Cakap benda yang kita tak faham, tak jelas, tak tahu. Sepatutnya kita kena perjelaskan dulu. Tabayun. Kita kena memperjelaskan dulu sedetail-detailnya baru boleh cakap. Tapi kita tembak, kita tabur di hadapan masyarakat. Sekarang ni kan, macam satu contoh. Ada satu grup, dia taburkan di tengah masyarakat. Tak apa, benda ni khilaf, saya nak sebutnya. Dia taburkan di tengah masyarakat. Tuan-tuan semayang waktu duha tu, tuan-tuan boleh niat isyraq sekali, tuan-tuan boleh niat duha sekali, tuan-tuan boleh niat semayang hajat sekali, tuan-tuan boleh niat berapa banyak lagi solat sunat yang tuan-tuan nak niat ketika semayang waktu pagi. Sahaja aku semayang solat sunat duha dan solat sunat isyraq dan solat sunat wudu dan solat macam-macam lagi solat sunat dalam satu solat. Nampak tak? Kita sebenarnya kena perjelaskan dulu sebelum hang tabuk benda tu pergi dalam masyarakat. Sekarang ni dah ditabuk masuk dalam masyarakat. Haji-haji kita tu, hak duk semayang duha 12 rakaat tu, lah dia gabung habis semua. Memang tak sampai di Masjid Bukhari ni lagi. Nanti ya tuan-tuan tengok nanti sampai. Tak lama lagi sampai. Bila sampai benda tu, kita yang nak kena perjelaskan. Sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebelum ditabuk kita kena bincang dulu. Sesuai tak benda ni? Tang mana khilaf yang menyatakan benda ni boleh? Apa pandangan yang bawa? Itu kaedah dia. Dalam menentukan satu hukum ibadah, kita kena perjelaskan. Sekarang dah tabung dah. Dia tabung. Memang saya rasa tak sampai kot di sini. Mungkin sampai kat saya dulu kot. Sebab apa sampai kat saya dulu? Sebab orang yang terima tu tanya kita. Kita pun habaq balik kat dia. Siapa yang tanya? Dia pun habaq lah. Siapa yang cerita? Kita pun habaq. Saya kata orang yang bercerita ini perlu bertanggungjawab terhadap apa yang mereka sebut. Maka nak buat macam mana? Pergi tanya orang tu dulu. Jangan tanya saya lagi. Dia kata, ustaz tak boleh, jangan menyembunyikan perkara kebenaran. Hang boleh sumber lain, hang pergi tanya orang lain. Sepatutnya hang boleh sumber tu, hang kena pergi cari orang sumber yang hang dapat tu, baru hang dapat yang sebenarnya. Itu maksudnya qila wa qala. Kita banyak bercakap, kita banyak bersembang, kita banyak mengeluarkan pendapat yang kita sendiri tak tahuan macam mana satu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi yang Allah Subhanahu wa taala tak suka, wa kasratus su'al. Banyak bertanya. Tanya ni ada beberapa jenis. Ada tanya kerana tak tahu. Ada tanya kerana seronok orang suruh tanya. Ada tanya kerana nak menguji. Banyak jenis tanya. Tanya kalau tak tahu itu boleh diterima. Tapi kalau tanya kerana nak menguji, itu tidak memberi kemanfaatan. Maka tuan-tuan, dalam hal bertanya ini tuan-tuan, Allah dah cerita dah. Golongan-golongan Yahudi yang ikut Nabi Musa tu, tanya banyak. Suruh sembelih lembu. Lembu kala apa? Suruh sembelih lembu. Lembu jantan ke lembu betina? Suruh sembelih lembu. Lembu kecil ke lembu besar? Suruh sembelih lembu. Lembu muda ke lembu tua? Banyak tanya. Tanya untuk dapat manfaat tak apa. Bila disebut lembu, lembu lah. Tapi bila banyak tanya ni tuan-tuan, tengok. Terlalu banyak bertanya. Yang tu tidak disukai oleh Allah. Bukan tidak disukai oleh Nabi. Tanya untuk penjelasan. Tanya untuk ilmu. Tanya untuk manfaat, cerita lain.
Tapi kalau banyak sangat bertanya, dia sebut wa kasratus soal, itu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, perempuan dia sebut perempuan juga. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, habis. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi kata wa idha'atal mal, yakni orang yang boros dalam menggunakan harta. Salah satu sumber kehidupan manusia ialah harta. Kerana itu Islam melarang untuk mensia-siakan harta dan boros dalam menggunakan harta tersebut. Allah menyatakan wala tubadzir tabdzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu membazir, menghambur-hamburkan hartamu, membazir dan boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Macam inilah tuan-tuan. Allah kata tu senang je. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa yang kami beri kepada kamu. Mimma razaqnakum. Apa yang kami berikan rezeki kepada kamu. Wa anfiqu. Belanja. Tapi belanja tu macam mana? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Belanja kepada yang bermanfaat. Bukan boros. Yakni menahan harta kita untuk perbelanjaan yang betul. Sekarang kita sedang menghadapi krisis ekonomi, barang naik dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika ini kita menghadapi situasi yang sangat getir. Orang berniaga kena tutup perniagaan, orang yang tak berniaga nak beli barang mahal. Masa ni dikena ada penjimatan. Namun dalam penjimatan tersebut mesti manfaatkan belanja makan, belanja kesihatan, belanja bayar bil. Itu betul lah. Jangan pi belanja jalan yang tak kena. Macam mana tu? Bila orang mai tawarkan kepada kita satu skim cepat kaya. Lah ni orang tak ada kerja, kami ada satu proses, tuan bayar kat kami 2,000, bulan-bulan duduk saja tak gaduh terima. Tak gaduh terima pada. Bulan-bulan duduk saja tak gaduh kerja. Duduk terima duit. Masa tengah susah ni orang mai tawarkan kita. Kita pun punyalah tak ada duit ni, pi keluar duit nak simpan semua, pi labur. Lepas tu duduk tak berapa hari, pi cucuk-cucuk, tengok-tengok orang cucuk keluar duit. Kita cucuk-cucuk keluar ayak. Ayak apa? Ayak mata. Bukan keluar ayak mata. Nampak tak? Itu penipuan yang ada pada ketika ini. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita mengambil istifadah daripada pesan Nabi SAW ini untuk kita menjadikan 3 orang yang Nabi sayang, 3 orang yang Allah suka, iaitulah orang yang beribadah kepada Allah tanpa syirik. Yang kedua, orang yang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yakni bersatu padu tanpa ada perpecahan. Yang ketiga ialah orang yang menasihati pemimpin dengan nasihat yang baik. Dan kita tinggalkanlah 3 pesan Nabi itu yang menyatakan Allah tak suka orang yang qila wa qala, banyak bercakap. Yang kedua, wa kasratus soal, banyak bertanya. Dan yang ketiga ialah orang yang boros, menahan hartanya untuk dibelanjakan pada yang betul tetapi boros pada jalan yang tidak sepatutnya. Semoga ada kemanfaatan dan kebaikannya. Semoga berterusan. Tuan-tuan duduk selepas sembahyang Jumaat, inilah orang yang Allah pilih. Betul? Inilah orang yang Allah pilih. Tuan-tuan tengok tadi sembahyang Jumaat ramai, tapi yang tinggal hanya banyak ni. Apa yang tuan-tuan dapat? Tuan-tuan dapat pahala majlis ilmu taman-taman syurga. Yang kedua, tuan-tuan dapat apa dia? Pahala tuan-tuan iktikaf sepanjang berada dalam masjid ini. Yang ketiga, tuan-tuan sedang mendapat naungan sayap para malaikat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sekadar itu sahaja. Pastinya yang baik itu dari Allah, kurang baik kelemahan diri saya sendiri. Saya pohon kemaafan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.